12 Rabiul Awal, sebelum subuh. Dan ada pendapat yang menyatakan setelah subuh, setelah waktu subuh. Maka oleh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melahirkan sekali dengan kelahirannya kemanusiaan. Telah lahirkan sekali dengan kelahiran Rasulullah hak-hak wanita, hak-hak hayawan, juga hak-hak budak kecil dan orang miskin atau yatim atau yang lemah dalam dunia. Oleh kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, atau dengan kelahirannya telah lahir sekali rahmah dan kasih sayang kepada seluruh manusia. Sekali dengan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berada di antara golongan manusia semua perasaan cinta dan rahmah dan lemah lembut. Sebab itu kelahiran Rasulullah dan kehadiran Rasulullah bersama kita wahai manusia di dalam alam dunia ini adalah perkara yang amat penting, perkara yang sangat agung. Kita wahai manusia semua, Muslim dan bukan Muslim, kita semua manusia, Muslim atau bukan Muslim, amat perlu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kita di alam dunia. Mungkin ada setengah orang yang rasa belik, kenapa semua manusia termasuk orang bukan Islam juga perlu? Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kerana orang Islam. Kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada orang Islam. Kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya kepada orang Islam. Kerana kita kalau baca firman Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Quran, kita akan rasa amat dahsyat dan sangat agung kepada Nabi. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin." Bukan lil muslimin, bukan li orang Arab, bukan li orang Melayu, bukan li sesiapa-siapa, lil alamin. Wa ma arsalnaka, kita tidak mengutuskan kamu ya Muhammad kecuali untuk apa ya Allah utuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Apa tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada dunia ini? Apa tujuan Rasulullah SAW lahir di dunia dan Allah wujudkan Rasulullah SAW di atas muka bumi ini? Apa tujuannya? Rahmah. Itu tujuannya. Datang membawa rahmah. Okey, yang rahmah itu yang maksudnya lemah lembut, yang maksudnya kasih sayang. Yang rahmah itu kepada siapa? Untuk siapa? Siapa yang dimaksudkan oleh rahmat itu? Yaitu Rasulullah lil alamin. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan itu. Lil alamin, yakni kepada seluruh alam, kepada seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok apakah tafsir ulama kepada perkataan al-alamin, maka setengah ulama yang tafsirkan al-alamin tiga: manusia dan jin dan malaikat. Ini al-alamin. Jadi Rasulullah di dalam tafsir ini rahmah kepada manusia semua, Muslim, kafir, kepada jin semua, bukan kepada syaitan, kepada jin, juga kepada
malaikat. Tapi tafsir ini sempit sedikit. Ulama yang lain, setengah ulama atau pendapat yang lain yang tafsirkan perkataan al-alamin dengan kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Setiap sesuatu yang selain Allah. Apa tu yang selain Allah? Semuanya. Semuanya. Apa yang selain Allah? Semuanya. Langit, bumi, laut, haiwan, binatang, burung, pokok, batu, jin, manusia, semua. Termasuk syaitan juga. Termasuk syaitan. Dia ada bahagiannya daripada rahmah Rasulullah. Rasulullah boleh kasihkan syaitan rahmah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah mencabutkan rahmah itu yang daripada Rasulullah kepada syaitan, daripada hatinya. Ketika Rasulullah SAW masih budak kecil jaga kambing, ibunya Sayyidatina Halimah. Ibunya yang kasih susu, Sayyidatina Halimah, dengan abangnya atau adiknya Dhamrah, anak Halimah. Mereka jaga kambing, tiba-tiba turun 2 orang atau 3 orang yang pakai putih dari langit, baringkan Rasulullah dan belahkan hatinya. Bukannya kepada dua-dua. Maka Dhamrah, adik dia atau abang Rasulullah, anak Halimah, lari menangis menggigit pada ibunya Halimah. Dia kata, wahai Halimah, datanglah bantu Muhammad yang daripada Makkah itu. Saya yakin kamu akan jumpanya sudah mati. Maka Halimah takut sebab ini anak orang, dia yang jaga. Dia sekarang orang membantu. Dia takut dan risau. Keluar dari rumahnya, lari kuat kepada Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah duduk di tengah pasir, di tengah jalan. Kambing ada sebelahnya. Dan dia pandang kepada langit. Maka Sayyidatina Halimah datang cium dahinya dan peluknya dan buka bajunya, cek ada apa dekat dada. Tengok dadanya tak ada apa-apa. Tak ada pun walau macam ada sedikit yang tunjuk ada orang pelahkan tadi. Tak ada. Biasa je. Biasa macam tak ada apa-apa. Maka dia kata kepada abangnya, apa yang kamu kata tadi orang pelahkan Muhammad? Ni dadanya okey je. Muhammad, cuba ceritakanlah. Kenapa kamu macam ni? Macam terkejut melihat kepada langit. Maka Muhammad SAW di waktu itu umurnya 3 tahun, 4 tahun. Maka Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW walaupun dia masih budak kecil, tetapi otaknya dan akalnya subhanallah macam besar. Sebab di dalam sirah, ulama sirah menyatakan kana yashibbu ma la yashibbuhu ghairuhu minas sibyan. Rasulullah SAW besarkan badannya, semakin besar, semakin matang, semakin besar akalnya dan otaknya, luar biasa, bukan sama seperti budak kecil yang dalam umurnya. Sebab itu ulama menyatakan dalam umur Rasulullah SAW dah berapa bulan? 2 bulan mungkin macam tu dah boleh jalan. 2 bulan, 3 bulan dah boleh jalan. Badannya dah jadi keras, besar, kuat. Dah boleh jalan. Dah boleh berdiri. Dah boleh duduk. Dah sampai 1 tahun macam ni dah boleh cakap lancar. Subhanallah ya. Ini dia besar dengan cara sangat dan cepat. Dalam umur yang kecil dia dah boleh mendapatkan keadaan orang yang dah umurnya 15 tahun. Jadi Rasulullah SAW cerita kepada Halimah dengan sangat matang dan sangat cara macam orang besar. Dia kata, tadi wahai ibu, ada 3 orang pakai warna putih turun dari langit membawa 2 pinggan. Satu pinggan ada air, baunya macam misk, wangi yang paling sedap. Satu yang lain ada air lain. Maka mereka belahkan dadaku dan mereka bersihkan dia 1 kali dan wangikan dia dan bersihkan dia, sucikan. Kemudian kali yang kedua, kemudian kali yang ketiga, 3 kali. Sampai hatiku merasa sangat tenang dan sangat yakin. Dan luar biasa perasaan saya.
Kemudian Jibril masukkan tangannya kepada hatiku dan dia keluarkan satu bahagian yang berwarna hitam daripada hati Rasulullah dan buangnya. Ulama kata yang hitam itu bukan dosa atau dendam atau sifat-sifat yang tidak baik. Bukan, kerana Allah memang ciptakan Nabi SAW di dalam keadaan suci, tidak ada dosa dari mula kecil. Sebab itu dari sebelum Nabi SAW jadi Nabi dan Rasul, dari masih budak kecil sehingga besar, tidak pernah Rasulullah buat dosa atau langgar syariatnya yang dia bawa. Jadi dari kecil dia tidak suka ikut temannya atau kawannya, budak-budak atau masyarakat di dalam jahiliyah mereka. Allah jagakan dia. Maka ulama kata yang hitam itu yaitu bahagian rahmah Rasulullah kepada syaitan. Maksudnya supaya Rasulullah tidak merasa kasih sayang atau lemah lembut atau rahmah kepada syaitan. Maka Allah cabutkan bahagian syaitan daripada rahmah Rasulullah. Yang lain-lain semua boleh dapatkan rahmah Rasulullah. Rasulullah cita-cita setiap satu manusia yang ada atas muka bumi, dia dapatkan kebaikan dan hidupnya jadi baik. Jadi Rasulullah tak pernah rasa dendam atau benci kepada sesiapa-siapa manusia. Ini adalah sirah Rasulullah. Sentiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa kasih sayang kepada seluruh manusia. Sebab itu walaupun Rasulullah kadang-kadang berang kepada orang kafir, tapi Rasulullah SAW tetap memuliakan orang yang mulia daripada orang kafir. Dia hormat juga. Satu kali seorang pemimpin orang kafir datang jumpa Rasulullah di rumah, maka Rasulullah SAW mendahulukan dia dengan bantal yang Rasulullah duduk atasnya. Akhlak dan adab. Walaupun orang tu kafir, ya ini Nabi Allah, tapi Rasulullah SAW bangun ambil bantal dari bawahnya sebagai kemuliaan dan kehormatan kepada tetamu. Maka Rasulullah baginya. Orang itu terkejut. Dia fikir Rasulullah ini akan jadi geram, keras-keras sama dia, akan baksa dia masuk Islam. Tiba-tiba Rasulullah ambil bantal yang dia duduk atasnya, dia punya, dia kasih kepadanya, mendahulukan dia. Silakan kamu yang ada hak duduk, kamu tetamu saya. Maka orang itu terus rasa lemah lembut hatinya terhadap Rasulullah dengan kerana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu terus masuk Islam. Oleh apa? Oleh akhlak dan adab dan cara dan rahmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjagakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada semua perbuatan-perbuatan jahiliyah sebelum Islam. Kerana Allah ingin menyediakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi rahmatan lil alamin. Pasti bahagian orang Islam daripada rahmah Rasulullah lagi besar. Lagi besar dan lagi hebat. Tetapi apakah maksud rahmah Rasulullah kepada orang kafir? Rahmah Rasulullah kepada orang kafir bukan maksudnya dia akan berikan syafaat. Kerana Rasulullah SAW akan bagi syafaat kepada orang Islam sahaja. Tapi maksud Rasulullah akan bagi rahmah kepada orang kafir, yakni Rasulullah sungguh-sungguh dan usaha untuk menyampaikan hidayah dan cahaya Islam kepada orang kafir. Jika Rasulullah tak rasa kasih sayang atau lemah lembut terhadap orang kafir, maka Rasulullah takkan usaha untuk mereka. Takkan usaha pergi dakwah. Takkan Rasulullah SAW tahankan dirinya dan sabar atas ujian mereka yang sangat teruk, yang sangat berat sahaja untuk Rasulullah SAW nak sampaikan dakwah dan Islam kepada mereka. Rasulullah tahan lapar, tahan gangguan, tahan kehinaan, tahan dibuang oleh batu sehingga berdarah kakinya, dijatuhkan di dalam satu lubang sehingga patah duduk gigitnya dan sehingga terpecah,
dahi Rasulullah SAW. Semua itu untuk apa? Apa tujuan Rasulullah? Nak sampaikan hidayah sahaja. Tidak pernah Rasulullah SAW sangat menat nak ambilkan harta orang. Tidak. Bahkan setiap kali kalau Rasulullah dapatkan ghanimah, lepas perang atau lepas jihad, Rasulullah bahagikan dan sebarkan semua perkara itu kepada orang miskin dan fakir, tanpa Rasulullah SAW simpankan apa-apa untuk dirinya. Jadi bukanlah tujuan Rasulullah cari harta, bukanlah tujuan Rasulullah cari dunia, bukanlah Rasulullah SAW cari jawatan atau kuasa. Kerana semua perkara itu pernah dihidangkan di depan Nabi dan Nabi SAW yang tolak. Kalau Rasulullah mahunya, pernah orang kafir hidangkan dan bagi kepada Rasulullah kuasa dan harta dan pemimpinan. Tapi Nabi SAW tolak dan dia kata, saya tidak ingin dan bukanlah tujuan saya itu. Jadi, bagaimana rahmah Rasulullah kepada orang kafir? Rahmah Rasulullah kepada orang kafir yang bukan Islam, yaitu dengan berharap dan usaha yang sangat tinggi ingin memasukkan mereka Islam. Itu tujuan Rasulullah SAW, tahan semua ujian dan gangguan daripada orang kafir. Sebab itu tidak ada seorang yang membawa agama dia tetap juga menghormati orang yang lawan agamanya seperti Rasulullah SAW. Biasanya di dalam sejarah manusia, kalau ada seorang raja atau seorang sultan atau pemimpin atau siapa-siapa yang menyebut orang ikut berfikirannya, ikut pendapatnya, ikut bersangkaannya atau akidahnya, biasanya dia akan sesatkan orang yang lain semua, akan tuduh orang yang lain semua sesat, dan akan tuduh orang, dan akan selalu musuh kepada orang yang lawang berfikiran atau pendapatnya. Ini biasa. Ini sejarah manusia. Kalau kita baca semua sejarah manusia, banyak orang raja yang zalim sangat, memaksa rakyatnya ikut akidahnya. Tapi Rasulullah SAW contoh yang paling tinggi di dalam meraihkan kemerdekaan dan meraihkan hak-hak kemanusiaan kepada manusia semua. Contoh yang paling tinggi yang tidak ada langsung dalam dunia, dalam sejarah manusia, yang seperti Rasulullah, lagi tidak ada yang lagi afdal, yang lagi tinggi dari Rasulullah. Sebab itu banyak raja di dalam sejarah manusia yang bunuhkan ramai dan ribu-ribu daripada rakyatnya kerana maksa mereka ikut pendapatnya, ikut berfikirannya, ikut apa yang dia sangka. Bagaimana kita nak paksa orang yakin dengan perkara yang kita yakin? Perkara itu dalam hati. Tetapi ramai yang tidak matang dan tidak cukup ilmu dan ma'rifah mereka. Sebab itu Rasulullah Muhammad SAW kehadirannya di dalam dunia ini datang sebagai guru dan muallim kepada seluruh manusia, orang Islam dan orang kafir, untuk menghormati manusia dan memberikan hak-hak kepada setiap satu orang yang layak dapatkan haknya. Sebab itu pernah Rasulullah SAW dapatkan banyak harta, tetapi tidak pernah Rasulullah SAW pakaikan harta itu untuk menyesatkan orang. Tidak pernah Rasulullah SAW pakaikan harta itu untuk sebarkan fitnah. Tidak pernah Rasulullah SAW gunakan harta itu atau kuasa yang dia dapatkan untuk menzalimi atau untuk memaksa manusia ikut agama yang dia bawa atau syariat yang dia bawa. Dalilnya bagaimana itu, dan kenapa kita nak cerita itu di bulan Rabiul Awal? Supaya orang Islam kenal Nabi mereka, supaya kita orang Islam tambahkan ilmu tentang kebaikan dan bagaimana sangat-sangat tinggi dan rahmah Rasulullah sangat luas. Tidak pernah Rasulullah SAW ketika Rasulullah ada kuasa,
atas orang kafir, tidak pernah paksa mereka. Padahal orang kafir ketika mereka ada kuasa, mereka halaukan Rasulullah daripada Makkah. Mereka berang kepada Rasulullah. Mereka ancangkan nak bunuh Rasulullah. Mereka halaukan sahabat. Mereka saksa dan azabkan sahabat. Mereka curi dan culik duit dan harta dan rumah-rumah sahabat. Subhanallah. Itu semua jadi? Ya jadi. Sebab itu kadang-kadang orang kafir yang jahat, yang dendam kepada Rasulullah dan kepada Islam, mereka menyebarkan berfahaman yang salah. Mereka kata Muhammad ini suka berang orang, Muhammad ini suka mengalirkan darah orang, Muhammad ini suka membunuh orang. Kita nak cakap dengan mereka, datang sini, jangan cakap bodoh saja. Jangan cakap bodoh, tambah tahu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah baca sirah Rasulullah dari sebelum Rasulullah mula berang. Siapa yang mula dahulu? Orang kafir, orang Makkah. Orang Makkah buat apa kepada Rasulullah selama 3 tahun? Bukan selama 3 tahun, selama 10 tahun atau 13 tahun. Mereka buat apa dengan Nabi, dengan keluarga Nabi, dengan sahabat, dengan anak sahabat, dengan rumah mereka, dengan harta mereka? Apa yang mereka buat yang tidak pernah ada di zaman sekarang pun? Kezaliman yang sangat-sangat teruk dan yang sangat jahat. Jadi beran Rasulullah dan jihad Rasulullah kepada orang kafir, orang Quraisy di zaman itu, semuanya untuk apa? Untuk mengembalikan hak mereka yang orang kafir curi. Orang jahat. Ada satu orang jahat, dia curi rumah satu orang dengan jelas sangat. Dia colekkan, dia ambil rumah itu. Nanti orang itu datang gaduh dengan orang itu untuk ambilkan rumahnya. Siapa yang orang yang datang nak ambil rumahnya jahat ke? Ha? Antum semua dengar tidak? Ya ini kenapa? Ha? Ganggu. Ha? Ha, jawab soal itu. Kalau ada satu orang curi rumah satu orang yang lain, kemudian orang yang mempunyai rumah itu dia datang mengambilkan rumahnya, adakah dia zalim? Ha? Adakah dia zalim kalau dia datang ambil rumahnya? Kamu semua dengar ni tak? Fokus sini, jangan fokus kepada mikrofon. Mikrofon ni dah kacau. Ujian. Buat semua tak dengar apa yang tadi sampaikan. Kena fokuslah kepada tazkirah lagi bagus dari mikrofon. Udah baca. Jadi tak bodoh. Dengar tak soalan tadi? Ha? Atau semua tak dengar? Okey. Apakah jawapan soalan tadi? Adakah zalim jadi orang yang datang nak ambil, nak kembalikan rumahnya yang sudah dicuri oleh orang jahat. Ya. Kalau dia balik ambilkan rumahnya dengan kasar, dengan kuat, itu orang jahat ke? Tidak. Dia orang zalim? Tidak. Dia orang yang tidak baik? Tidak. Ini orang nak balikkan haknya. Iaitu yang Rasulullah buat saja. Rasulullah dengan sahabat sebagai manusia, mereka nak hak-hak kemanusiaan mereka, kemerdekaan mereka. Kita merdeka, biarlah kita ikut agama kita, Islam. Kerajaan Quraisy kata, tidak boleh, ikutlah Tuhan kita, ikutlah agama kita, atau kita bunuh. Adakah ini meraihkan hak-hak kemerdekaan agama? Kerajaan itu sangat zalim. Kerajaan itu sangat jahat. Maka itu maksud yang kita kena belajar sirah Rasulullah dengan ulama. Jangan kita belajar sirah Rasulullah daripada orang kafir. Ya Allah. Ada setengah orang Islam, dia kalau belajar dekat negara orang putih, Amerika, dekat London, dekat mana-mana, dia kembali kepada negaranya dengan beberapa syubhat yang ada dalam otaknya. Sebabnya sahaja apa? Dia tak belajar sirah Rasulullah. Dia tak duduk dengan ulama Islam. Dia dengarkan syubhah itu semua daripada orang kafir, bukan orang Islam. Maka biasalah orang yang musuh Rasulullah akan cerita yang buruk.
Kalau itu buruk, di dalam bersangkaannya itu buruk, padahal itu bukan buruk. Jadi subhanallah, ketika kuasa dan pemimpinan kepada orang Quraisy, mereka pernah halaukan Rasulullah dan saksa dan azabkan sahabat, bahkan pernah membunuh bahagian sahabat. Apakah dosa mereka? Dosa mereka sahaja apa? Sebab mereka ikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka masuk agama Islam. Tu sahaja dosa mereka yang halalkan darah mereka. Itu adalah benar ke? Kenapa orang kafir di zaman sekarang tak nak cerita itu? Kezaliman kerajaan Quraisy kepada sahabat. Padahal yang dibunuh daripada golongan sahabat seperti Sayyidatina Sumayyah, syahid yang pertama di dalam Islam. Dia adalah perempuan. Dia adalah seorang makcik yang sudah tua. Dia seorang miskin yang berkhidmat. Bahkan kebaikan dia kepada Abu Jahal dan lain-lain lagi banyak. Dia setiap hari masak untuk keluarga-keluarga Abu Jahal dan hidangkan makan dan bersihkan rumah mereka. Sangat khidmat tanpa mereka bayar apa-apa pun. Sahaja macam tu. Tapi akhirnya Abu Jahal bunuhnya. Kenapa nak bunuh perempuan makcik seorang tua macam tu, miskin, lemah? Pun di depan mata siapa? Di depan mata anaknya Ammar dan suaminya Yasir. Na'udzubillah min dzalik. Jahat sangat. Langsung tidak ada perasaan kemanusiaan. Kenapakah orang kafir di zaman sekarang tak nak cerita ni? Sebab ini akan tunjukkan kekuatan Islam, akan tunjukkan kebaikan Islam dan kejahatan orang yang musuh Islam. Pernah kerajaan Quraisy buatkan mesyuarah agung, pemimpin-pemimpin Makkah, mesyuarah agung besar. Hasil mesyuarah itu ditulis di dalam satu surat. Mesyuarah itu apa? Apa hasilnya? Hasilnya, janganlah kita jual beli kepada Bani Hashim dari hari ini. Oh. Nanti macam mana mereka nak hidup? Kita tak ada kisah. Tu keadaan mereka. Tak ada perasaan manusia. Tak ada perasaan kemanusiaan. Putuskan hubungan semua dengan Bani Hashim. Siapakah Bani Hashim? Keluarga Rasulullah. Mereka hidup di dalam satu bukit. Maka semua Bani Hashim lari kepada bukit itu dan hidup dekat sana. Kalau mereka turun dekat bazar, dekat Makkah, yang dekat dari Al-Kaabah, nak beli apa-apa, makanan, minum, barang, semua kedai di dalam satu bazar dan satu Makkah Mukarramah tak jual untuk mereka. Subhanallah. Zalim yang betul-betul tak ada di zaman sekarang. Kalau dia nak jual sesuatu barang dia, semua orang tak nak beli daripadanya. Macam mana nak hidup? Mereka bakaikan makanan mereka, makan apa yang mereka ada, habis. Sebab mereka bukan satu keluarga, yakni ramai, satu kampung namanya Bani Hashim, ramai. Mereka kalau nak beli sesuatu kena keluar dari Makkah 2 hari naik unta, 3 hari naik unta, jauh, kena pergi sana beli apa-apa balik. Kehidupan yang sangat-sangat susah. Siapakah yang buatkan itu? Kerajaan Quraisy. Orang Islam ke? Bukan orang Islam. Orang yang lawan Islam. Selalu Islam ini dizalimi. Tetapi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap menunjukkan contoh yang terbaik selalu. Tidak boleh kita nikah dari mereka dan mereka tidak boleh nikah dengan kita. Habis. Semua pemuda-pemudi dekat Bani Hashim tidak boleh nikah kecuali dari keluarga mereka saja. Tidak boleh bantu dengan walaupun satu roti, satu makan, dan barang siapa yang bantu mereka kena jatuh hukum atasnya. Akan dibungkul atau akan dihina oleh masyarakat Makkah.
Kerajaan yang zalim pun yang ada di zaman sekarang tak pernah buat macam ni. Subhanallah. Tetapi masih ada otak yang busuk yang masih fikir Islam yang zalim, Islam yang keras, Islam yang lagi garang. Berapa lama keadaan Bani Hashim di dalam kampung mereka begitu? Tidak boleh bercampur dengan orang. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, bukan 3 bulan. Bahkan berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, cuba bayar. 3 tahun. Mereka tak boleh beli, tak boleh jual. Cuba kalau ada satu negara yang sekarang, okey. Satu dunia, mereka tidak boleh jual untuk mereka apa-apa. Dan tidak boleh siapa-siapa sampaikan barang untuk mereka. Macam mana hidup mereka? Barang semua tak boleh masuk. Dan tidak boleh siapa-siapa sampaikan barang. Kerana mereka pakai apa yang ada dalam negara itu dengan mereka. Akan susah sangat. Tapi Nabi SAW akhlak dan adab dan tetap baca doa untuk orang kafir itu. Itu yang maksudnya rahmatan lil alamin, yang setiap kali bulan Rabiul Awal masuk dan setiap saat dalam hidup kita, kita akan mengingati Rasulullah yang terbaik, yang sangat-sangat baik ini. Seorang manusia yang sangat baik, yang sanggup rahmah dan lemah lembut walaupun kepada orang kafir. Adakah pernah Rasulullah SAW cita-cita walaupun sekejap seorang kafir meninggal dan mati di dalam keadaan bukan Islam? Tidak pernah. Tidak pernah. Walaupun Umayyah bin Khalaf, walaupun orang-orang yang sangat besar, tak pernah. Rasulullah masih haram. Satu kali Rasulullah masuk kepada Al-Haram, ada 2 orang berdiri dekat Al-Kaabah. Amr bin Hisham, iaitu Abu Jahal. Abu Jahal namanya Amr bin Hisham. Yang kedua Umar bin Khattab. Apa perbuatan Rasulullah waktu itu? Dan dua-dua itu sangat benci Nabi Muhammad dan sangat benci agamanya. Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW tetap mohon kepada Allah dan harap dan kasihan kepada mereka. Subhanallah, ajib, yani hebat-hebat sangat sirah Rasulullah, sangat-sangat hebat. Kita takkan jumpa dalam sejarah manusia seorang makhluk yang begitu, yani. Rasulullah angkat tangannya doa, ya Allah, bantukanlah agama Islam ini oleh salah satu antara dua-dua ini, yang terbaik antara mereka dua-dua, Umar atau Amr. Maka Allah terimakan doa Nabi SAW kepada Umar bin Khattab. Sebab itu Umar bin Khattab masuk Islam. Dan Sayyidina Umar bin Khattab yang kuat membantukan Islam setelah dia masuk Islam. Sanggup Rasulullah SAW doa untuk mereka, lemah lembut untuk mereka. Walaupun mereka yang musuhnya, walaupun mereka yang tidak pakai agama yang dia bawa. Satu kali satu jenazah lalu depan Rasulullah berdiri dan keluar air matanya, nangis. Seorang sahabat kata, ya Rasulullah, dia fikir Rasulullah tak tahu. Dia kata, ya Rasulullah. Dia kata, na'am. Dia kata, jenazah ni jenazah Yahudi. Yani dia fikir Rasulullah berdiri sebab dia tak tahu. Maka Rasulullah dia kata, bukankah ini adalah satu manusia? Allah. Manakah yang zaman sekarang yang di negara orang putih atau Amerika, mereka cakap syarikat-syarikat yang menjaga hak-hak kemanusiaan. Tidak ada yang betul-betul jaga hak-hak kemanusiaan seperti Rasulullah. Kalau baca sirah, wallah, demi Allah akan rasa dahsyat bagaimana Rasulullah SAW sangat meraihkan hak-hak kemanusiaan. Kalahkan, bahkan tidak boleh kita berbanding berjagaan dan meraihkan Rasulullah SAW kepada perasaan hak-hak kemanusiaan daripada yang lain-lain, walaupun sesiapa-siapa dia. Rasulullah dari sebelum zaman itu pun penuh dengan jahiliyah, tapi Rasulullah mengajarkan satu manusia, bukan orang Islam sahaja, mengajarkan satu manusia, walaupun kamu tak ikut agamanya, walaupun dia tak ikut agamamu, hormatlah kepadanya sebagai manusia. Sebagai manusia, hormat kepadanya, kirimkanlah salam dan sampaikanlah hak kepadanya. Maka Rasulullah pandang kepada Allah, bukanlah dia manusia, saya hormat kemanusiaannya.
Ya, ya. Saya hormatnya sebagai manusia walaupun dia Yahudi. Yang buat itu siapa? Rasulullah, bukan orang Islam yang biasa. Dia yang bawa agama Islam, dia yang ajar agama Islam. Siapakah yang lagi faham dari Rasulullah? Siapakah yang lagi ada ilmu dari Rasulullah? Siapakah yang nak ajar Rasulullah Islam? Sebab itu Rasulullah SAW keluar air matanya. Dia kata, ya Rasulullah, kenapa nangis? Rasulullah kata, saya sedih kerana dia adalah salah satu manusia yang telah lepas daripadaku. Yakni dah lepaslah, dah keluar dari dunia. Kalau dia masih hidup, apa maksud ayat Rasulullah? Maksud ayat Rasulullah itu, jika dia masih hidup, saya masih ada peluang untuk usaha dakwah kepadanya. Allahu Akbar. Ini rahmah lil alamin. Rahmah juga kepada orang kafir, Yahudi ke, Nasrani ke, Buddha ke, Majusi, apa-apa sahaja, kena rasa rahmah kepadanya. Bagaimana kita rasa rahmah? Usaha. Nangis kalau kamu ada satu orang kawan kamu dalam kerja, dalam dekat office atau jiran, pernah kamu di dalam rumah salah sunnah hajat, doa kepada Allah, ya Allah, masukkanlah dia orang, jadikan dia orang Islam. Atau apakah usaha kita kepada orang kafir? Kita di negara sini banyak ada jiran kita dalam kerja, di mana-mana. Pernah kamu salah hajat di rumah, nangis waktu qiyamul lail, ya Allah, jiran saya ni, masukkanlah dia Islam. Wallah, sumpah, kalau kita jujur dan ikhlas, nangis dan doa kepada Allah, Allah akan turunkan takdir yang sangat belik dan yang sangat dahsyat, yang sangat ajaib. Tiba-tiba hatinya dah lembut, tiba-tiba dah masuk Islam oleh berkat doa. Padahal tak ada siapa-siapa yang tahu. Jangan kita pandang kepada orang kafir atau kepada dengan pandangan yang garang dan marah. Ini bukan Islam, ini bukan Islam. Lah, bukan macam itu. Rasulullah pun pernah duduk dengan orang kafir, pernah ziarah mereka kalau mereka sakit. Jirannya orang Yahudi, sekali kalau sakit Rasulullah datang ziarahnya. Setiap kali kita kena belajar sirah Rasulullah SAW, baru kita akan menjadi orang yang sempurna. Rasulullah campur, duduk, muamalah, jual beli dengan orang kafir, tak ada apa-apa masalah. Dan di dalam keadaan itu, dalam masa yang sama, Rasulullah juga ada usaha untuk dakwah. Kadang-kadang dakwah dengan lidah, kadang-kadang dakwah dengan keadaan. Dan dakwah dengan keadaan lebih hebat daripada dakwah daripada lidah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempenuhkan hati kita dengan cinta Rasulullah, dan kumpulkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga, dan memberikan taufik untuk kita menghayatikan sentiasa sunnah dan adab dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita, menjadikan perbuatan dan perkataan dan niat kita dan semua amalan-amalan kita zahir dan batin sangat membawa kegembiraan dan seronokkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.